أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin, yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat syukur itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah masih lagi kalam hikmat yang ke-200, iaitu kalam hikmat yang ke-200 ini Syekh Ibn Atha cuba nak menjelaskan kepada kita tentang fungsi ataupun faedah yang diperolehi dari sudut tasawufnya lah. Ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan, kalam-kalam hikmah yang dikeluarkan oleh seseorang ahli makrifat itu terhadap orang-orang yang mendengarnya itu. Jadi dari sudut tasawufnya, bahawa kalam-kalam, nasihat-nasihat, kata-kata hikmat yang dikeluarkan oleh ulama-ulama ahli makrifat ni ternyata dia mempunyai kesan yang mendalam kepada orang yang mendengar. Dia seumpama menjadi makanan kepada jiwa manusia ini. Sebab itu bila kita mendengar kalam daripada ahli makrifat ini, kadang-kadang kita rasa lapang dada, rasa terbuka minda kita, timbul dorongan-dorongan kebaikan, timbul kemahuan-kemahuan untuk lebih mendekat kepada Allah, timbul kefahaman-kefahaman, keyakinan-keyakinan. Itu natijah dan hasilnya. Jadi sebelum ini telah didatangkan dengan contoh satu kalimah yang didengari oleh 3 orang, tapi kefahaman mereka itu lain-lain. Yani apa yang mereka dengar itu lain-lain. Jadi fenomena seperti ini ni banyak kali berlaku dalam dunia tasawuf. Tapi semuanya itu ada kebenaran belaka, ada sudut, ada kebaikan ataupun ada betulnya itu ada. Baik, contoh yang diberi tentang kalimah yas'a tara birri ini, ada seorang terdengar is'a tara birri. Maksudnya hendaklah kamu berusaha. Hendaklah kamu berusaha, nescaya kamu akan dapat melihat
kebaikanku, kurniaanku kepadamu. Ada seorang lagi dengar as-sa'ata tarabiri. Pada saat itu juga, pada waktu itu juga, kamu akan dapat melihat kebaikan dan limpah kurniaku kepadamu. Waktu itu juga. Seorang lagi pula dengar ma'au sa'abiri. Dia dengar perkataan alangkah luasnya rahmat kurniaan pemberianku. Jadi tiga orang ni dia dengar lain-lain belaka. Ternyata yang mendengar tu menurut tahapan masing-masing lah. Kalau tahapan pertama tu menunjukkan tahap permulaan, iaitu Allah Ta'ala perintah berusahalah, yang ni beramal lah, bekerjalah. Nanti bila sampai waktunya, kamu akan dapat melihat kurnia Allah kepadamu. Jadi dia dengar perintah supaya beramal, berusaha. Yang mana hasil daripada amalan tu, hasil daripada usaha tu, dia akan nampak nanti kurnia-kurnia Allah yang akan dikurniakan kepadanya. Yang kedua tu lebih kepada orang yang sedang dalam perjalanan, lebih kepada kurniaan tu. Yang ni kalau dalam istilah kita kok, orang yang disebut sebagai orang yang mendapat kurniaan Allah lah. Orang dapat kurniaan Allah, maka yang dia dengar dia kata-kata tadi tu pada waktu tu juga. Maksudnya seolah-olahnya bila sampai masa kehendak Allah Ta'ala nak beri kamu, nak kurniakan sesuatu kepadamu, masa tu juga kamu akan dapat melihat limpah kurniaku. Tidak dikaitkan lagi dengan amalan-amalan usaha tu. Ini merujuk kepada orang yang sedang dalam perjalanan kejiwaan dia tu. Yang mana pada waktu tu dia akan faham bahawa kurnia Allah Ta'ala ni sebenarnya atas semata-mata kurnia dia je. Bila Allah Ta'ala nak beri kamu, nak kurnia kepadamu, pada waktu tu juga kamu akan dapat. Hak pertama tu dikait dengan amalan. Mu kena beramal, mu kena berusaha. Nanti Allah Ta'ala akan berilah kamu, mu akan nampak lah. Itu perjalanan orang awal, peringkat permulaan. Hak pertengahan ni, kefahaman dia sebenarnya hak mu dapat tu semata-mata kurnia dia belaka. Jadi tak nampak lagi dah aspek amalan tu. Bila sampai masa Allah Ta'ala kurnia kamu, masa tu juga kamu akan dapat. Tiba-tiba je Allah Ta'ala, kamu akan dapat pemberian Allah dan kamu akan dapat tengok limpah kurnia dia kepadamu. Hak yang ketiga ni untuk orang yang ahli makrifat, iaitu orang yang jiwanya sudah melihat keluasan rahmat Allah, melihat keluasan rahmat dan pemberian Allah, sehingga yang dia dengar tu suatu ungkapan ketakjuban, takjub. Allah alangkah banyaknya kurniaku. Jadi ungkapan ni ungkapan orang yang sudah sampai kepada makrifat tu, orang yang sudah dapat melihat rahsia kurnia Allah. Sehingga bahasa dia tu tak berkait dengan amalan usaha lagi dah. Tak tiba-tiba dah tercengang dia. Alangkah luasnya rahmat kurniaan pemberianku, kata Allah. Dia dengar bahasa gitu. Ini untuk peringkat orang yang ahli makrifat. Orang yang sedang tenggelam melihat rahsia keagungan Allah, melihat kurnia-kurniaan Allah yang sangat banyak, sehingga merasa tercengang melihat kurnia-kurniaan itu. Jadi ternyata bahawa daripada sumber kalam yang satu didengari oleh orang yang berada pada tahapan yang berbeza dengan pendengaran yang berlainan, sesuai dengan tahapan masing-masing, sesuai dengan keadaan masing-masing. Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu bahawa dalam dunia tasawuf fenomena ini berlaku. Berlaku. Baik, firman Allah Ta'ala. Tapi cuma saya nak tambah, tiga-tiga orang yang dengar tadi tu sebenarnya semuanya betul. Tapi betul tu menurut tahapan masing-masing. Tahap ni, maka dapatan dia tu begitulah. Tahapan lain sikit dapatan dia, tapi betul juga. Bahawa luasnya, nak beritahu luasnya perjalanan agama ni lah. Agama ni satu je. Inna hadza sirati mustaqiman. Ini jalan aku, jalan yang lurus. Memang tak ada jalan lain dah. Tapi dalam tu banyak cabang. Lorong semua tu selorong je. Lain banyak dalam lain tu.
Jangan kata banyak pula lorong agama ni. Warna berlawan dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata, inna hadza sirati mustaqiman, ni jalanku, jalan yang lurus. Satu-satu ni je. Inna hadza ni saja. Sirati, inilah jalanku, mustaqim yang lurus ni, saja. Dan yang jadikan kita, lepas tu banyak pula mazhab ni, tarekat tu, dah ke mana pula tu? Ni kena faham boleh. Semuanya tu duduk dalam satu lorong. Cuma berlaku kelainan-kelainan tu tidaklah menunjukkan lorong yang berbeza. Lorong tetap lorong sama, selorong tu je. Tapi dalam tu lekok dalam tu je banyak. Kewujudan kepelbagaian tu tidaklah bererti menunjukkan jalan agama ni banyak, tidak. Jalan agama satu je. Agama Islam. Tapi aspek-aspek teknikal dalaman tu ada kelainan, kefahaman, perbezaan, ikhtilaf ulama, pendapat berbeza pendapat sehingga mewujudkan mazhab yang berbeza-beza, tapi tidaklah sampai ke tahap bertembung dengan pertembungan yang berat, kelainan-kelainan. Baik, firman Allah Ta'ala, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Suratul Ra'd ayat 4. Artinya, disiram dengan suatu macam air. Yang ini disiram dengan sejenis air yang sama je, air hujan tula je. Tetapi kami melebihkan yang satu dari yang lain dalam rasa makanannya. Yang ini tamsilan kepada pokok lah. Hujan yang turun, hujan yang sama je. Tapi pokok-pokok lain-lain. Pokok yang sama pun rasa lain-lain. Buah pelang rasa lain. Pisang rasa lain. Dan buah pelang tu sendiri, pokok 2-3 pokok tu lain-lain. Ada orang manis sikit, ada orang kurang sikit, ada orang masam. Tapi sumbernya satu. Jadi apa yang telah dijelaskan sebelum ini oleh Syekh Ibn Atta' tentang fenomena berlaku dalam tasawuf ni, apabila sesuatu kata-kata itu satu tapi membawa kepada kefahaman yang berlainan, tapi semuanya itu boleh pakai belaka bahawa perkara itu lumrah berlaku. Dan ulama tasawuf menjadikan ayat ini sebagai isyarat adanya perkara itu tu. Isyarat macam mana? Ayat ini ditamsilkan, memberikan tamsilan kepada kita tentang pokok. Bahawa pokok tu disiram dengan air yang sama. Tapi melahirkan pokok-pokok buah-buahan yang berbeza-beza rasa dia. Padahal sepatutnya bila sumber air sama, sama je lah rasa. Sepasang ni dok, rasa lain-lain belaka. Buah betik lain, olima lain rasa. Tapi air yang curah tu air yang sama. Maka demikianlah ulama tasawuf memahami isyarat ni untuk memperkukuhkan apa yang mereka kata, apa yang berlaku dalam dunia tasawuf ni. Sebab tu seorang murid bila belajar guru tu, dapatan masing-masing tu lain-lain. Ada yang lebih mendalam kepahamannya. Ada kurang sikit, ada kurang lagi. Tapi semuanya tu kalau kepahaman tu selaras dengan syarak, betul belaka. Cuma menurut kadar masing-masing. Hak dalam lain sikit, halus sikit kepahaman. Hak tahu kadar dia lah. Jadi perkara ni berlaku. Sebenarnya bukan saja berlaku dalam dunia tasawuf, tapi dalam ilmu-ilmu lain pun kadang-kadang berlaku juga. Benda-benda macam ni. Kemudian firman Allah Ta'ala, ayat lain yang dijadikan rujukan secara isyarat oleh ulama tasawuf. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Suratul Baqarah ayat 60. Artinya, masing-masing golongan telah mengetahui di mana tempat minumnya. Yang ni setiap kelompok manusia ni tahu belaka dah kat mana tempat minum masing-masing tu. Maksudnya lain-lain belaka. Ni sini, tapi sumber air belaka, molek belaka. Tu dia. Jadi kalau berlaku kelainan ni mari daripada sumber yang sama, jangan salah menyalahkanlah. Itu sepatutnya. Sebab tu saya kata benda ni bukan berlaku dalam tasawuf saja, berlaku juga dalam ilmu-ilmu lain.
berlaku dalam ilmu qiraat. Ada seorang sahabat, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dia masa duduk dalam sebuah masjid tu, dia dengar ada orang semayang dan baca ayat Al-Quran lain daripada hak dia dengar daripada Nabi. Dia belajar dengan Nabi, dia dengarlah Nabi baca macam mana. Tapi bila ada seorang masuk dalam masjid yang sama, semayang, tapi dia dengar bacaan dia tu lain daripada hak dia dengar daripada Nabi ajar ke dia. Masuk pula orang lain seorang lagi, dengar lain lagi bacaan dia. Timbul lain lagi. Dah guna ni, takkanlah mari daripada Nabi lain. Kadang timbul. Kita hari ni sebab tu kita kena jaga bahawa tradisi keilmuan Islam ini adanya kepelbagaian tu tak boleh nak elok. Asalkan ada landasan dia. Landasan dia pertama sekali merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, cara memahaminya itu, cara memahami yang ada asas yang kukuh, yang merujuk kepada kaedah menafsir, nas-nas yang diterima oleh ulama-ulama. Kalau kita merujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara memahami nas tu yang ada asas-asas yang diperaku oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai jumhur atau majoriti umat Islam. Jadi nak khabar contohnya tadilah. Jadi kalau kita beranggapan memang saja dak dua, penyakitnya bahawa ternyata bahawa itu adalah persepsi yang salah. Berlaku kelainan. Jadi bila berlaku macam tu, apa yang mereka buat? Maka masing-masing pun pergi menghadap Nabi lah. Sebab masa tu tak timbul masalah. Sebab Nabi masih ada. Nabi masih ada. Ada orang kata, dah Nabi pakai mazhab benda. Biar cerdik kau sikit soalan. Allahu Akbar. Nabi ni sumber besar. Wahyu Allah Ta'ala. Maka tak ada masalah lah. Maka yang terjadi kelainan-kelainan pada sahabat-sahabat ni. Sudah ada kelainan-kelainan pada sahabat. Contoh ni lah. Kelainan ada dah tu. Sudah ada kelainan tu. Berarti jalur ni lain. Jalur-jalur tu jadi mazhab ke diam. Kalau qiraah, dia ada jenis-jenis qiraah dia. Kalau fiqh, dia ada mazhab-mazhab fiqh dia akan datang. Nak khabarnya sudah ada kelainan tu. Kita duduk tanya pula, dah sahabat pakai mazhab dia. Masya Allah. Tak timbul nama masa tu. Tapi cirinya sudah berlaku. Perbezaan faham tu sudah ada. Tapi perbezaan faham tu tidaklah menjadi satu kesalahan. Kerana dia ada sumber rujukan dia. Zaman Nabi tak ada masalah. Sebab Nabi selesai. Zaman sahabat, nak buat ni. Maka mereka berijtihad lah bila timbul kelainan ni. Dan ijtihad mereka itu kerana autoriti mereka itu diperaku. Dan ada kelainan-kelainan. Kelainan itulah di kemudian hari bila dia menjadi satu arus, menjadi mazhab. Kalau fiqh jadi mazhab fiqh. Kalau usuluddin menjadi mazhab usuluddin. Kalau tasawuf menjadi tarekat. Kita kena faham keadaan ni. Tapi benda tu benda yang tidak salah. Jadi kalau kita kata benda tu kalau berlaku lain, bukan, itu persepsi kita sudah tidak tepat. Ini contoh saya nak beri ni. Jadi bila sahabat-sahabat ni mengadu ke Nabi lah. Gua ni lain, dia baca lain. Aku ni dengar daripada-mu ya Rasulullah, gini, tapi aku dengar dia baca lain. Dan menyalahkanlah, dia menyalahkan yang lain. Mengadu kepada Nabi. Nabi suruh baca masing seorang-seorang. Nabi suruh Ubay bin Ka'ab baca. Nabi kata, ya. Nabi mengesahkan, betul. Nabi suruh pula yang kedua itu baca. Yang bacaan dia tu lain daripada bacaan Ubay bin Ka'ab ni. Bila sudah baca, Nabi mengesahkan juga. Ya, betul. Pelik. Nabi suruh yang ketiga pula baca. Lain lagi daripada dua ni. Lain daripada dua ni. Nabi suruh dia baca. Bila selesai baca, Nabi sudah selesai. Nabi mengesahkan juga. Ya, betul. Ubay bin Ka'ab. Ya, pelik. Mana betul belaka ni? Jadi, Ubay bin Ka'ab ni timbul. Mari gerak zong hak dah bersihat sikit. Dia kata, timbul dalam hati aku, gerak-gerak perasaan jahiliah aku dulu. Perangai-perangai dah bersihat aku dulu. Mari timbul, khawatir tu. Ditasang takzib
rasa nak mendustakan Nabi. Mana boleh betul belaka. Mesti rasa je betul. Mari gerak untuk mendustakan Nabi ni. Tapi Nabi katok dah dia. Depung. Nabi katok. Siapa peluh dia kejap. Kata Ubay bin Ka'ab, alhamdulillah. Lepas Nabi katok dada aku tu, Allah Ta'ala cabut perasaan nak mendustakan Nabi tu. Jadi nak kabarnya kalau datang daripada Nabi, tak kira lah lain pun, sahih periwayatan tu, berarti kita kena terima dan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kelainan-kelainan ni lah yang di kemudian hari dibahaskan oleh ulama-ulama. Kelainan-kelainan ni. Jadi kadang-kadang kita pakai petua. Hak lain saja, hak lain bukan dah. Itu petua kita tak pakai apa tu. Itu tidak menepati kenyataan yang berlaku. Perkembangan Islam asal tu dok seperti itu. Baik. Kemudian Muhyiddin Muhammad Ibn Arabi, Syekh Ibn Arabi. Ini tokoh-tokoh yang kontroversi lah. Ada setengah orang learning lah. Dia sebut saja Ibn Arabi, Al-Jili, Syamsul Karim Al-Jili dengan kitab-kitab dia lah. Kalau Al-Jili Sang Kamil. Kemudian Syekh Ibn Arabi ni kitab Futuhat Makkiyah, kitab Fususul Hikam. Lalu selalu dikaitkan dengan kesesatan lah. Sesat. Jadi dah guananya saya nak beritahu petua ulama tasawuf, saya nak rekah je, tambah panjang sesuai dengan untuk memberi kekunci supaya kita ni tak keliru dalam perkara ni. Hari ni sebut kata-kata dia ni. Nampak tokoh ni selalunya kalau setengah orang ini sebut Ibn Arabi, dia akan kait dengan kitab Futuhat Makkiyah, Fususul Hikam, Mawaqi'un Nujum, dan banyak lagi kitab-kitab yang dipandang oleh setengah golongan tu sebagai kitab yang salah dan sesat. Baik, saya nak khabar bahawa pertama sekali tentang tokoh-tokoh ni, ulama sendiri berbeza pandangan. Ada yang menolaknya, ada yang mendokongnya, dan jumlah mereka bukan seorang. Pro dan kontra tetap ada. Yang mendokong dia sejumlah besar alim ulama. Hak kata dia tak betul pun ada juga sejumlah alim ulama. Tak apalah. Itu biasalah berlaku dalam dunia kesarjanaan. Baik, tentang kitab-kitab dia ni, pertama sekali dia termasuk kitab-kitab khusus dalam tasawuf. Kitab-kitab khusus dalam tasawuf. Dan ulama-ulama tasawuf sendiri pun menyatakan bahawa kitab dia ni, ulama-ulama termasuklah ulama tasawuf menyatakan kitab ni haram dibaca. Bukan haram untuk semua, haram dibaca oleh orang yang bukan ahli. Bukan nak khabar kitab tu haram, kitab tu tak betul, haram dibaca oleh bukan ahli. Maksudnya dia memerlukan kepada keahlian. Jadi ulama tasawuf sendiri, bukan ulama lain, ulama tasawuf sendiri kata, termasuk Ibn Arabi ni, kitab aku ni dia haram orang lain baca. Dia sendiri khabar. Dah kita babi. Kita ni babi. Kita rasa kita alim Pak Tambang, baca. Kau faham cara salah, kau duduk tuduh ke dia, duduk kafirkan ke dia. Penyakit kita hari ni. Penyakit kita hari ni. Kita berasa alim Pak Tambang. Kau mula baca dengan kefahaman yang salah. Pula kita kata dia salah. Padahal kita tak erti. Kau mula akhir sekali kita menyesatkan dia, menyesatkan alim ulama. Tu takut. Kerana dalam mengkafirkan orang ni jangan main-main, jangan mudah. Kalau kita mengkafirkan orang dan tak kena, benda tu balik kepada kita semula. Percayalah. Kita tuduh orang kafir kata dan benda tu tak kena, balik atas muka sendiri. Itu dengan nas. Ini berlaku, kena jaga-jaga. Hari ni orang berani doa lalu. Berasa alim doa lalu taklah ni orang kita. Tak ada sifat tawaduk, sifat nak tahu, nak mendapat penjelasan yang lebih baik, husnuzon, tak ada. Ni timbul penyakit-penyakit macam ni. Jadi nak kabarnya, sebelum saya sebut kalam dia ni, contoh dia ni, saya kena hurai dulu buat kait. Ada kok dalam kitab ni disebut kata-kata ulama sesat. Kita nak khabar dulu tu.
Jadi ulama-ulama seperti Ibn Arabi, Ilmu Farid dan sebagainya, memang dia ada kitab-kitab yang agak mendalam dalam tasawuf khusus. Dan mereka sendiri mengharamkan orang ramai membaca kitab. Bukan orang lain, mereka sendiri mengharamkan orang ramai baca kitab mereka itu. Tapi tidaklah berarti kitab mereka itu mengandungi salah. Sebab apa mereka haramkan? Kerana perlu kepada keahlian. Perlu kepada orang yang nak baca dia tu, bukan saja dia perlu mempunyai asas-asas akidah yang kukuh, yang mendalam. Dia perlu asas-asas syariat yang kukuh, yang mendalam. Dia juga perlu ada pengalaman kesufian tu. Baru dia boleh baca. Dan dia kena mahir ilmu-ilmu alat ni, Nahwu, balaghah dan sebagainya. Dia kena mahir ilmu tu. InsyaAllah dia boleh baca lah. Tapi kalau ilmu ni setapang, ilmu ni secopeng, nak gaul-gaul kali, nak main, bukan dia lah. Bukan. Jadi kalau ada orang menjelaskan kitab ini lalu mengatakan salah dengan kefahaman tu, memang betul lah, salah menurut kefahaman tu, kefahaman orang tu. Tapi tidak berarti kitab tu salah menurut kefahaman orang yang dapat faham dia dengan baik. Tu bendanya. Jadi terserahlah. Bila kalau ada orang baca kitab ni, lalu akhir sekali buat kesimpulan kitab ni khabar, manusia ni jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Memang salah. Kita pun akan kata salah. Kita tak kata kita tahu serba-serbi, tapi kita nampak kat mana tu, hak bahagian tertentu tu. Kita tanya alim ulama, kita tengok huraian mereka tu, kita nampak ada huraian yang orang yang hurai cara salah tu, kita nampak lain dengan orang lain yang hurai ni. Ada sudut pandang dia sendiri. Saya nak beri contoh ginilah. Nak beri contoh panjang-panjang, pening orang lagi. Nak beri contoh pendek. Ini pun rasa-rasa terpaksa ni, rasa perlu secara terpaksa nak memahamkan apa yang saya nak khabar tu, bahawa ada kemungkinan orang akan faham cara lain dan benda tu sebenarnya tak gitu. Tapi tak boleh nak kata benda tu salah. Orang yang bukan mahir, dia akan faham cara salah, tapi benda tu tak salah. Nak khabar dia benda tu. Dan saya tak mau beri contoh kitab. Kalau contoh kitab ni pening orang nak baca. Saya nak beri contoh hadis. Contoh hadis. Ataupun senang-senang ambil contoh ayat Al-Quran lah. Baik. Bila kita dengar Allah berfirman. Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat kepada orang tu orang nak mati ni, daripada orang mereh dia lagi ni. Kita ni dengar orang mereh ni, kita dengar orang mereh kita, dan kita dengar Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang mereh kita lagi ni. Orang mereh duduk dalam kita dah, Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Kalau kita faham gitu tu, berarti Allah Ta'ala ni duduk dalam kita lebih dekat dia orang mereh lagi tu. Kalau kita faham gitu, faham ikut bahasa tu, memang salah lah. Berlawan dengan akidah Islam. Yang disebut dalam ayat-ayat yang ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang muhkamah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Jadi kalau dia kata baca, kita faham ayat tu, terjemahan dia, kami, yakni aku, kata Allah, lebih dekat kepada orang tu daripada orang tekuk dia lagi. Orang tekuk, dekat lagi daripada dia. Dekat dia orang tekuk lagi ni. Dia duduk dalam kita ke mana? Jadi kalau kita faham Tuhan tu dekat dia orang, lebih orang tekuk lagi, berarti celah tu dekat lagi dalam gitu, memang sesat lah. Dah kita nak kata ayat tu sesat. Kita faham gitu sesat. Lepas tu nak kata ayat tu sesat. Ke mana? Berarti ayat tu ada tafsiran dia yang sahih. Kalau kita faham secara literal dia, secara zahir seperti yang disebut tu, memang sesat. Tapi takkanlah kita kata ayat tu sesat. Ada ayat Quran sesat rupanya. Nak kata gitu? Ke mana? Contoh lain saya lagi. Ada dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala ada menjelaskan.
tidak ada dua orang atau yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang ketiganya atau yang keempatnya. Wa huwa rabi'um. Dialah yang keempat. Maksudnya kalau dua orang duduk cakap, dua orang duduk cakap tu rupanya ada seorang lagi. Dah siapa dia? Allah. Ada lagi. Tiga orang duduk cakap, duduk bisik-bisik tiga orang. Kita contohnya ada tiga orang duduk bisik. Al-Quran tu khabar, rupanya ada lagi. Dah lagi siapa dia? Allah. Dah kita nak faham gitu? Nak faham gitu kawan? Jadi kalau kita faham gitu, memang itu sesat. Itu berlawan dengan akidah Islam. Dan nak kata ayat itu sesat. Ke mana? Berarti ada tafsiran lain yang muafakat dengan akidah Islam. Sama juga kita tasawuf yang besar-besar tu. Bila kita faham seperti fahaman yang bercanggah dengan syarak, memang sesat lah. Tapi tidak semestinya kita itu sesat. Hak sesat tu kefahaman kita. Kefahaman kita itu yang sesat. Tafsiran kita tu yang sesat. Maka kalau dia ditafsir berdasarkan keahliannya, berdasarkan akidahnya, berdasarkan asas-asas akidah yang kukuhnya dan keahlian dalam bidang-bidang yang berkaitnya, insya-Allah dapat dipaham dengan baiklah. Dengan kefahaman yang muafakat dengan syarak. Itu nak bagi contoh. Jadi kalau kita faham ayat tu memang sesat. Menurut faham gitu tu. Tapi takkanlah kita nak kata ayat Quran tu sesat. Contoh lain saya lagi. Dan inilah yang banyak orang menyalahkan tasawuf. Mari kita nak beri contoh ni lagi. Tentang hadis taqarrub. Ini biasa orang dengar hadis ni. Kita tak mau cari hadis-hadis yang jarang orang jumpa. Ataupun hadis-hadis yang tak boleh. Ni hadis orang cakap semua. Tapi mungkin kita tak perasan. Biasa orang sebut semua. Baik. Tentang hadis taqarrub. Hadis taqarrub ni Allah Ta'ala dan hadis kursi lah. Allah Ta'ala menyebut ni kalam Nabi, tapi Allah Ta'ala membahasakan. Allah Ta'ala berfirman, tapi Nabi yang menyebutnya. Kita panggil hadis kursi lah. Faiza ahbabtuhu. Kita terjemah suti-suti. Saya tak mau terjemah ikut bahasa directnya. Faiza ahbabtuhu, apabila aku kasih kepada seorang hamba-Ku tu, kuntu samahu, akulah yang jadi pendengaran dia. Allazi yasma'u bihi, yang dengannya dia boleh dengar benda tu benda ni. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, akulah yang jadi penglihatan dia, yang dengannya dia boleh lihat itu dan ini. Wa yadahu allati yabtishu biha, akulah yang jadi tangan dia, yang tangannya dia boleh pukul itu pukul ini. Kalau kita faham secara macam tadi itu, berarti satu peringkat ni manusia jadi Tuhan. Berarti kalau kita faham hadis tu khabar tu, satu peringkat manusia akan jadi Tuhan berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Jadi kalau berdasarkan kefahaman seperti itu, memang salah kefahaman tu. Melawan dengan akidah kita. Bahawa Allah tu tetap Allah, tak akan jadi manusia, tak akan jadi makhluk. Makhluk tu tetap makhluk, tak akan jadi Tuhan. Itu akidah kita, asas kita. Yang disebut dalam ayat-ayat yang muhkamat. Jelas. Jadi hadis tadi tu, kalau orang dia tak tahu kala, dia buka buku hadis, lepas tu dia tengok bahasa Arab, dia terjemah, maknanya memang gitu. Aku jadi penglihatan dia, aku jadi pendengaran dia, aku jadi tangan dia, aku jadi kaki. Maksudnya, aku kata Allah, jadi manusia tu. Dah kita nak kata, nak faham gitu. Maka sesiapa yang faham gitu, berarti sesatlah, berlawan dengan akidah Islam. Baik, selagi, bila sesat, dah kita nak kata hadis itu sesat. Ke mana? Kita faham, dengan kefahaman kita tu fahaman yang sesat. Daripada kita tengok ayat hadis itu, fahamannya gitu. Memang sesat kefahaman tu. Masalah sekarang, dah hadis tu mana? Hadis tu sesat ke mana? Tak ada orang berani kata gitu. Berarti hadis tu ada maksud-maksud dia. Ada kefahaman-kefahaman dia yang perlu dijelaskan dengan baik. Jadi sama juga saya nak balik kepada kitab-kitab ulama tasawuf tu. Kalau orang faham dengan kefahaman yang bercanggah dengan syarak, memang salah.
Tapi apakah itu yang nak diberitahu? Itu balik. Saya telajak jauh sikit. Tapi tak apalah. Nak beri contoh kefahaman. Hari ni orang mudah dok lalu dok menyalah alim ulama. Contoh mudah, contoh ayat saya khabar tadi lah. Hadis-hadis dan ayat Quran saya khabar tadi tu. Kalau faham hadis dan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis secara salah, memang salah lah. Bercanggah lah dengan syarak. Tapi kita nak kata ayat Quran dan hadis itu sesat. Tak. Jadi hak salah tu bukan Al-Quran tu, bukan hadis tu, cara kita faham tu salah. Dan inilah yang berlaku dalam kitab-kitab tasawuf. Cara faham kita tu salah. Bukan kitab tu salah, kita ada erti tu. Ada erti tu. Ini. Orang kita terlalu berani dah lalu hari ini. Sangat berani. Lalu akibatnya menatijahkan mengkafirkan orang, mensyirikkan orang secara mudah. Tanpa sedar. Okey. Tak apalah, bolehlah kita masuk ke tajuk asal. Kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini orang lah. Inilah tokoh yang saya khabar tadi. Antara termasuk orang yang selalu dipandang sebagai ajarannya sesat. Ini tokoh dia. Muhyiddin Muhammad Ibnu Arabi radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami mendapat undangan dari teman Zaqaqil Al-Qanadil. Maksudnya ada kawan dia di satu tempat tu mengundang dia untuk undangan makan lah. Panggil nak makan. Di Mesir. Ini berlaku di Mesir. Kisah ni. Tiba-tiba di situ bertemu dengan guru-guru. Tiba-tiba dalam majlis tu, majlis orang panggil ajak makan ni, ada guru-guru ahli makrifat. Dia diundang. Tapi majlis tu juga bukan dia seorang, ada orang lain juga yang diundang. Bertemu dengan guru-guru. Dan setelah hidangan dikeluarkan, hidangan bila panggil orang, adalah makanan lah. Lepas tu baiklah hidangan tu. Ada ke orang kita nak sepelek ke orang. Marilah, hari ni aku nak ajak makan. Orang kita ni biasanya sebut bila nak ajak makan memang makanan yang istimewa sikit lah. Tapi kalau kita nak kena ke orang boleh je. Marilah makan aku hari ni. Akak kepuk kering je. Memang marah dia orang lah. Tapi tak salah dah. Mari aku nak ajak makan ke dia gini. Tapi kepuk keping akak ke dia. Salah tak salah. Tapi lain daripada adat lah. Bila kita biasa dijemput orang panggil makan ni, biasa makanan yang agak istimewa. Kita talk ke dia. Tapi kita nak kena ke orang buat gitulah. Kawan ni mari jauh-jauh makan kepuk je rupanya. Kepuk keping. Baik. Setelah hidangan dikeluarkan di situ, ada suatu wadah dipakai untuk tempat atau untuk alat kencing. Dekat tu ada satu bekas yang digunakan untuk membersihkan najis lah. Untuk buang dan bersihkan najis. Bekas dia. Tetapi kerana sudah tidak terpakai, tapi sudah lama tak pakai dah. Bekas tu digunakan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan buang najis lah. Tapi bekas tu mungkin orang tak pakai dah. Tidak terpakai lagi. Maka dipakai juga untuk tempat makan. Digunakan sebagai digunakan tempat tu untuk buat makan. Asalnya tempat tu dulu guna untuk buang najis lah. Tapi tempat orang tak pakai dah untuk tujuan tu. Sekarang ni benda tu digunakan untuk tujuan lain pula. Tujuan lain. Siapa Aisyah? Maka setelah selesai orang-orang makan, tiba-tiba wadah itu berkata. Tapi bila orang makan semua tu sudah makan tu, tiba-tiba bekas tu, tempat tu bersuara, dengar suara. Tapi oleh kerana sampai isyarat, ceritanya panjang sikit lagi, mungkin tak dang lah. Nanti insya-Allah saya akan jelaskan kisah selanjutnya ni pada kuliah-kuliah yang akan datang. Cuma minggu depan tu saya
tak ada sekali kerana saya ada mesyuarat di luar. Untuk hari depan saya tak ada sekali insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.